Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tukar topi lagi. Teng. Aku banyak topi. Suka. Tapi saya beli tadi nih ya, bukan curi. Saya beli tadi di Tamu Pasar Malam, ada pesta lampu. Murah, tapi biarpun murah, yang penting halal, tidak dicuri. Rupa-rupanya Datuk Seri Najib Tun Razak seolah-olah sudah tahu bahwa dia akan masuk penjara. Sebelum pun keputusan dibacakan, rupa-rupanya Datuk Seri Najib Tun Razak sudah membayangkan yang dia mungkin bakal masuk penjara. Lebih awal daripada keputusan itu diumumkan oleh Ketua Hakim Negara, beliau sudah pun memberikan tanda-tanda. Katanya kalau keputusan buruk kepada diri saya sendiri, saya minta maaf. 23 Ogos 2022 daripada bharian.com.my. Kata Datuk Seri Najib Tun Razak, saya sudah usaha buat sedaya upaya dan apa yang penting sekali perjuangan kita perlu diteruskan. Katanya kita tunggulah apa-apa keputusan. Kalau keputusan buruk kepada diri saya minta maaf. Itu luahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika keluar. Seketika bertemu dengan penyokongnya di pekarangan Mahkamah Persekutuan di sini pada hari ini. Najib berkata beliau sudah berusaha buat yang terbaik dan setiap apa yang diusulkan kepada mahkamah sudah pun ditolak. Katanya saya tidak dapat seorang peguam untuk wakili saya dalam tempoh masa yang secukupnya untuk membuat persediaan katanya. Beliau berkata beliau meminta penangguhan selama 3 bulan namun itu juga tetap ditolak. Katanya dalam kes saya ini, sekali saya minta penangguhan tetapi masih tidak dapat. Jadi kita tunggulah apa-apa keputusan. Kalau keputusannya buruk kepada diri saya minta maaflah katanya. Terima kasih kerana sokong saya katanya. Kita tunggu saja petang ini tambahnya lagi. Kalau keputusan buruk kita terima tapi kita cuba buat yang terbaik katanya lagi. Nasib Najib Razak sudah diputuskan pada hari ini berhubung dengan rayuan terakhirnya untuk menepikan sabitan dan hukuman berkaitan dengan SRC International Sendirian Berhad. Susulan keengganan peguamnya untuk membuat sebarang hujahan bagi membela bekas Perdana Menteri itu. Jumaat lalu peguam utama Najib iaitu Hisham T. Potek telah memaklumkan bahawa panel 5 hakim anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara sendiri iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat, beliau juga tidak akan mengemukakan hujahan lisan untuk anak guamnya. Bekas Perdana Menteri itu mengemukakan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit yang dihadapinya dalam kes penyelewengan dana SRC International. Mahkamah Persekutuan hari ini sudah pun membuat keputusan melalui keputusan sebulat suara 5-0. Kelima hakim persekutuan. Mahkamah Persekutuan telah mengambil keputusan bahawa ya, Hakim Muhammad Nazlan tepat sekali ketika membuat keputusan itu dan Najib Razak didapati bersalah, dikekalkan hukumannya 210 juta ringgit Malaysia denda dan juga 12 tahun penjara tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak supaya dapat penambahbaikan pada video akan datang. Kita jaga kita cintai Malaysia kita junjung perlembagaan, rukun negara kita tegakkan. Kedaulatan undang-undang pasti menjadi pegangan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tukar topi lagi. Teng. Aku banyak topi. Suka. Tapi saya beli tadi nih ya, bukan curi. Saya beli tadi di Tamu Pasar Malam, ada pesta lampu. Murah, tapi biarpun murah, yang penting halal, tidak dicuri. Rupa-rupanya Datuk Seri Najib Tun Razak seolah-olah sudah tahu bahwa dia akan masuk penjara. Sebelum pun keputusan dibacakan, rupa-rupanya Datuk Seri Najib Tun Razak
sudah membayangkan yang dia mungkin bakal masuk penjara. Lebih awal daripada keputusan itu diumumkan oleh Ketua Hakim Negara, beliau sudah pun memberikan tanda-tanda. Katanya, kalau keputusan buruk kepada diri saya sendiri, saya minta maaf. 23 Agustus 2022 daripada bharian.com.my. Kata Datuk Seri Najib Tun Razak, saya sudah usaha buat sedaya upaya dan apa yang penting sekali perjuangan kita perlu diteruskan. Katanya, kita tunggulah apa-apa keputusan. Kalau keputusan buruk kepada diri saya minta maaf. Itu luahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika keluar, seketika bertemu dengan penyokongnya di pekarangan Mahkamah Persekutuan di sini pada hari ini. Najib berkata beliau sudah berusaha buat yang terbaik dan setiap apa yang diusulkan kepada mahkamah sudah pun ditolak. Katanya, saya tidak dapat seorang peguam untuk wakili saya dalam tempoh masa yang secukupnya untuk membuat persediaan, katanya. Beliau berkata beliau meminta penangguhan selama 3 bulan, namun itu juga tetap ditolak. Katanya, dalam kes saya ini, sekali saya minta penangguhan tetapi masih tidak dapat. Jadi kita tunggulah apa-apa keputusan. Kalau keputusannya buruk kepada diri saya minta maaflah, katanya. Terima kasih kerana sokong saya, katanya. Kita tunggu saja petang ini, tambahnya lagi. Kalau keputusan buruk kita terima, tapi kita coba buat yang terbaik, katanya lagi. Nasib Najib Razak sudah diputuskan pada hari ini, berhubung dengan rayuan terakhirnya untuk menepikan sabitan dan hukuman berkaitan dengan SRC International Sendirian Berhad. Susulan keengganan peguamnya untuk membuat sebarang hujahan bagi membela bekas Perdana Menteri itu. Jumaat lalu, peguam utama Najib iaitu Hisham T. Potek telah memaklumkan bahawa panel 5 hakim anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara sendiri, iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat, beliau juga tidak akan mengemukakan hujahan lisan untuk anak guamnya. Bekas Perdana Menteri itu mengemukakan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun, serta denda 210 juta ringgit yang dihadapinya dalam kes penyelewengan dana SRC International. Mahkamah Persekutuan hari ini sudah pun membuat keputusan melalui keputusan sebulat suara 5-0. Kelima hakim persekutuan Mahkamah Persekutuan telah mengambil keputusan bahawa ya, Hakim Muhammad Nazlan tepat sekali ketika membuat keputusan itu dan Najib Razak didapati bersalah, dikekalkan hukumannya 210 juta ringgit Malaysia denda dan juga 12 tahun penjara, tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak supaya dapat penambahbaikan pada video akan datang. Kita jaga kita cintai Malaysia kita junjung perlembagaan, rukun negara kita tegakkan. Kedaulatan undang-undang pasti menjadi pegangan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.